ada beberapa function yang kita boleh explore seperti ataupun kita nak upload foto, upload gambar kelas ke ataupun gambar buku teks ke supaya student tahu itu kelas apa. Dan dekat sini, okey, macam mana cara kita nak invite pelajar kita? Nak invite, kita cuma klik dekat ni, class code ni, display. Ini adalah class code, tetapi bila kita nak bagi pada pelajar kita, kita cuma ni, klik kat copy invite link dan kita bagi dekat, contohnya bagi dekat WhatsApp ke, nak bagi dekat email ke pun boleh. Okay, so once, contohnya ni adalah email dia, ini adalah dia punya link tadi. Okay, once student klik link ni, dia akan automatically join kelas kita. Okay, itu adalah caranya. Dan satu lagi, daripada muka depan ni juga kita boleh invite pelajar ke Meet kita. Ini adalah link Meet untuk kelas ini sahaja. Maknanya setiap kali kelas, kalau kita nak buat kelas secara online, pelajar cuma klik link ni dan dia bawa kita kepada Google Meet, kita punya Google Meet lah, Google Meet untuk kelas ini saja. Sebab link dia ni adalah fix untuk sepanjang tahun tu. Dia adalah fix, so kita just tekan klik link ni, dia akan bawa kita kepada Google Meet. Okay, so far ada soalan tak dekat situ? Ada kot ni. Saya ni kadang-kadang tak rasa ni. Masih tengok ada apa tak. Alright. Kita pergi yang kedua. Yang kedua dekat classwork. Okay, bila kita pergi dekat classwork, again kita ada Meet dekat sini. Meet ni maknanya boleh terus ke Google Meet ataupun kita boleh pergi ke Google Calendar ataupun dekat class drive folder. Okay, class drive folder seperti yang saya maklum tadi, sekiranya apa-apa material yang kita bagi kepada pelajar, dia akan simpan di Google Drive. So bila saya klik dekat class drive folder ni, dia akan membawa saya kepada Google Drive. Okay, contoh. Ini adalah Google Drive. Ini adalah kelas tersebut. Tapi sebenarnya dia terletak di, kalau kita pergi dekat My Drive, okay, biasa kita pergi dekat My Drive dulu kan. Okay, kita pergi dekat My Drive, kita cari Classroom. Dekat Classroom, okay, kita akan nampak folder dekat sini. Ini satu anggrek ni adalah folder yang saya baru create tadi. Okay, lepas tu kalau macam kata JBA11 ni adalah folder dia tadi. Ni kelas ni. Okay, satu anggrek ni adalah satu anggrek folder yang saya buat tadi. So tak ada apa-apa dokumen sebab kita tak ada buat apa-apa lagi. Okay. Okay, dekat classwork ni, okay, bila kita tekan create, dekat sini ada macam-macam option. Assignment ni maknanya kalau sekiranya kita nak bagi tugasan kepada pelajar, quiz assignment pun samalah. Okay, question ni bila kita nak tanya soalan ataupun dia lebih sesuai, kalau untuk question ni kita lebih sesuai untuk tengok attendance pelajar. Dia masuk ke tidak kita punya kelas. So boleh guna question lah. Alright. So material maksudnya dekat sini kita nak upload bahan-bahan mengajar. Kita bagi pada pelajar. Reuse post, kita boleh guna kembali post-post yang kita dah pakai sebelum ni. Tak kisahlah post tu dah 2 tahun kan kita dah post, kita dah share pada pelajar 2 tahun yang lalu. Contohnya hari ini kita nak pakai post yang sama, maksudnya nota yang sama, kita just reuse post. Dia akan ada. Dan topik ni adalah kita nak classify lah. Okay, classify topik, so kita boleh create baru. Okay, boleh tengok dekat interface yang saya pernah buat ni. Sekejap Okay. Boleh tengok kat sini. Okay, dekat tepi ni adalah topik. So senanglah kita nak access. Okay, dekat sini ada chapter 1, chapter 2. Maksudnya ini adalah list-list sub header yang kita buat macam final assessment. Sub yang besar lah, header yang besar yang kita buat, sub header, so kita boleh tengok dekat sini. Okay, header dia. Alright,
kita pergi satu persatu Bila kita create assignment, pergi dekat assignment, so dekat sini kita boleh tulislah apa-apa saja. So dekat sini bolehlah kita nak upload file ke, nak upload ambil daripada Google Drive, tak ada masalah kan. Kadang-kadang kita daripada Google Drive, kita kena download dulu, lepas tu baru kita upload, tak perlu. Okay, daripada sini kita boleh terus ambil file yang ada di Google Drive dan kita share kepada pelajar. Okay, alright. Dan kita tengok sebelah kanan ni, okay, kita boleh share kepada, contohnya kan kita ada banyak kelas. Assignment ni dia sama je untuk setiap kelas. Kita boleh pilih kelas apa yang kita nak. Okay, contoh nampak pada saya dekat sini kan warna dia berbeza. Contohnya warna green ni, hijau ni adalah warna subjek yang sama. Okay, kalau dia biru, biru dia adalah subjek yang sama. Pink ni adalah subjek yang sama. So senang lah. Kita kadang-kadang tak payah tengok kelas pun tak apa. Kita tukar tema sama supaya senang. Kita klik je warna hijau ni, maknanya dia adalah kelas yang sama, subjek yang sama lah. Okay. Sama ada kita boleh terus assign kepada student ataupun dekat sini dia ada option yang kita boleh schedule. Save draft dengan discard draft. Okay. Kenapa schedule dia ni tak boleh tekan? Sebab kita pilih kelas yang banyak. Okay, bila kita nak schedule saja, kita tak boleh pilih semua kelas. Barulah schedule tu ada function. Kita tak boleh tekan 3 kelas, dia kena 1 kelas saja untuk kita schedule. Untuk schedule pada kelas itu. Sebabkan kelas tak sama kan, kelas tak sama. Tapi jangan risau. Kalau kata kita dah assign dekat kelas ni, kelas lain tu macam mana? Takkan nak tulis balik kan? Kadang-kadang instruction kita panjang. Tak perlu risau sebab kita boleh reuse balik post kelas ini. Contohnya kan ni saya tulis Saya pun schedule dia. Esok pukul 3. So saya schedule dululah. Okay. Dekat sini kan JBA 113A kan. Kalau saya pergi kat kelas JBA 113B, saya nak bagi benda yang sama. Saya nak bagi benda yang sama kepada dia. Tak perlu risau kan. Saya tak perlu create assignment yang baru. Saya cuma reuse post tadi. Reuse post kelas tadi. Kelas 3A tadi. Kita pergi dekat JBA 111 3A. Kita pergi kat situ. So kita pergi dekat AA ni. Kita reuse. Maksudnya kat sini tak perlu salin balik. Contohnya kat sini kita dah ada upload kan, dah download apa-apa saja kat sini. Kat sini instruction pun dah tulis panjang, so kita tak payah repeat the process, kita just reuse the post. Okay. Okay, dan satu lagi, dekat belah kanan juga dia ada points. Points tu berapa markah kita boleh letak. Kita boleh letak berapa markah contohnya assignment ni. Kita nak letak due date pun boleh. Okay, letaklah due date. Contohnya masa yang diberi adalah sejam. Tadi pukul 3, nak assign pukul 3. Habis dia pukul 4. 4 PM. So boleh. So nanti tomorrow 4 PM dia punya due date. Topik ni kita nak masukkan dia dekat topik mana. Contohnya assignment ni dia dekat topik 6. Masuk pula dekat topik 6. Tadi dia ada dekat atas kan. So bila kita masuk dekat topik 6, nanti dia akan pergi ke topik 6. Okay, rubrics. Rubrics ni yang markah pelajar tu lah. Kalau pelajar buat presentation, ada markah very good, moderate, weak. So kita boleh create rubric ataupun reuse rubric. So kalau tak pernah buat lagi, so kita boleh buat lah. Okay. Contohnya very good. Okay. So points dia yang didapat contohnya 3 lah. Kalau kata very good dapat 3. Lepas tu kita tambah lagi untuk good saja. So yang tu kita boleh points required 3. Sorry. So kena lower 2. Points cannot be reached. So kat sini kalau kata good, kalau kata student
Contohkan dekat sini kan. Ini adalah contohnya performance. Contohnya performance. Kat bawah tu points kalau dia dapat 3 maknanya description dia adalah very good. Kalau 2 contohnya good. Macam tu je lah. So ini kita boleh tengok pada kita punya rubric lah. Kita just type je dekat sini. Okay. Save. Contohnya save. So dekat sini juga kita boleh check plagiarism. Boleh jugalah. Tapi saya tak pernah cuba lah sebab saya mengajar matematik, so dia tak menggunakan plagiarism punya ni. Okay, so kita boleh schedule tadi. Kalau kata kau nak schedule pukul 3 esok pukul 3 petang. Pun schedule lah biasa. Kita tekan 3 PM huruf kecil pun tak apa. Nanti automatically dia akan betulkan kita huruf besar. Dan boleh tengok tadi saya letak dia di bawah topik chapter 6. So dia akan berada di bawah topik chapter 6. Sinilah tadi A. Kalau kita tak letak dia dalam topik, dia akan ada di belah atas. Okay, itu adalah assignment. Okay. Saya buka dekat tadi JBA11. Okay, itu adalah assignment. Ni macam ni kan. Ni macam ni. Saya tadi tak letak dia dekat bawah tu. So tak ada masalah. Kalau kata kita terlupa, kita boleh je kita betulkan kat sini, edit topik. Contohnya kita boleh juga create new topic. So create je topik apa yang kita nak. Topik yang terbaru kita letak dia sebagai trial. So kita dah klik trial, kita schedule, so nanti dia akan ada header trial. So ini adalah new topic lah, trial, sebawah tu ada. So kita boleh try and error. Jangan takut sebab dia tak akan dia tak akan merosakkan kita punya interface. Kalau kata salah, kita delete aja. Macam tu Okay, seterusnya kita ada question dekat sini. Dekat question ni dia macam kita punya Google Form. Kita boleh buat short answer. Dia ada 2 je lah option dekat sini, sama ada short answer ataupun multiple choice. So saya selalu pakai untuk soalan question ni kepada pelajar. Maksudnya dekat sini saya nak tahu dia dah masuk belum Google Classroom saya untuk waktu masa saya tu lah. Okay, apa yang saya tulis? Saya selalu tulis I'm done with my class today. So kalau kata student tu dah masuk, I'm done. Student je lah dia baca in my class today. Dia sendirilah yang baca kan, I'm done with my class today. So saya hanya bagi dia satu option je, yes. So maknanya bila student dia buka Google Classroom tu, dia jawab soalan tu, dia cuma ada satu option je. Dia klik yes dan dia submit kat saya. Okay, maknanya dia memang dah masuk dekat Google Classroom saya. Kalau dia tak buat, maknanya dia tak datang pun kelas saya waktu tu. Maksudnya macam tu. Ni tak ada due. Alright. Itu adalah soalan, question. Kita boleh juga bagi question yang lain juga, question untuk kefahaman pelajar. Adakah dia dah faham chapter 1, chapter 2 dan seterusnya, boleh. Okay. Seterusnya kita ada material. Okay, untuk material kita boleh letak apa-apa saja nota kepada pelajar. Contohnya neuro attitude pula. Notes lah kan, senang. So notes. Okay, notes. So sama jugalah dekat option dekat sini, sama ada kita terus post bagi kepada pelajar ataupun kita boleh schedule ataupun boleh save draft. Save draft tu nantilah, maksudnya tak habis type lagi kan, boleh. Okay, itu untuk material. Seterusnya kita ada apa lagi? Reuse post. Ini function yang saya tunjuk tadi lah, reuse post. Okay, kalau kata kita nak pakai yang lama-lama punya kan, boleh, tak ada masalah. Ni contoh. Ini adalah post 28 hari bulan. 28 bulan 3. Ni yang bulan 3 punya kan. So saya boleh reuse balik post dia. So jangan risau. Walaupun kelas sudah tak wujud, okay,
Ini saya pakai Google. Ini saya ambil attendance list pakai Google Form. Attendance form. Boleh juga, tak ada masalah. Ini waktu mula-mula lah kita cuba-cuba gaya. Kita cuba cari apakah platform yang kita senang tu. Easy with. Okay, apa yang kita senang lah, apa yang kita selesa. So saya mencuba-cuba sampai saya jumpa yang betul-betul lah. Maksudnya saya tak stress pun menggunakan platform ini. Okay, ni contoh. Ini saya pakai, saya reuse post. I'm done with my class today. Saya pakai post yang sama. Okay, dan kita ada topik. Topik ni, ini kita add topik je lah. Kita nak buat topik apa? Tadi trial kan? Ini test. Topik tu contohnya test. So bila kita add, dia berada di atas. Mana tu? Test ada kat atas tak? Oh, ini. Okay, ini. So yang atas dua ni sebenarnya saya tak ada letak di mana-mana di mana-mana topik. So dia akan berada di atas. So topik test. So kita tak perlu risau. Sebenarnya test ni tak sesuai letak kat atas. Kita boleh drag saja. Kita tekan, kita drag je kat mana-mana yang kita nak letak. Macam tu kita drag saja. Okay. Kita boleh move lah. Macam contohnya kan, saya punya ni saya dah bagi ni adalah nota yang saya bagi pada pelajar. So kita boleh move ke atas, move ke bawah. Oh ni sebenarnya salah chapter. Boleh bawa je pergi chapter 1. Contohnya macam tu lah. Okay. Alright. Ada lagi satu iaitu cara kita nak marking. Mari kita tengok dekat test . Okay, test 1. Test 2 lah. Okay, kita pergi, bila saya bagi pelajar ujian lah, test. Okay, student dekat sini ada 24. So bila kita bagi je, dia akan jadi assign 24. Bila pelajar tu hantar kepada kita semua kerja, dia akan jadi turn in. Maksudnya pelajar tu dah hantar kepada kita. So graded ni maksudnya saya dah pulangkan semula tugasan kepada pelajar. Graded. Sekejap yang ni. Ini kan. Sekejap ada tak contoh yang tak ada, tak pulang. Contohnya yang ni. Ini statistikal kan. Ini contohnya projek lah saya bagi pelajar. Okay, 2 adalah assign. Assign ni maknanya student tu tak hantar. So kita boleh monitor lah kat sini. Assign tu maknanya saya dah bagi kat dia, dia tak pulangkan saya. So dia remain 2 dekat situ, maknanya student tu tak hantar pada saya. Turn in, maknanya student tu dah pulangkan balik pada dia dah hantar kerja-kerja dia. Tapi kat sini tak ada graded. Graded tak ada sebab apa? Saya tak pulangkan. Sebenarnya walaupun saya tak pulangkan, tugasan ni saya dah tanda dan pelajar pun dia boleh tengok bila saya tanda, tapi kalau saya tak pulang pun pelajar boleh tengok markah lah. Okay. Sekejap. Kita tengok ni contoh. Ni template. Turn in lah. Kita pergi dekat turn in ni. Okay. Alright. Ini adalah bila saya tak pulangkan, dia akan jadi sebagai draft. Okay. Contohnya ni Afifah punya kerja. Okay. Ni bila saya klik pada pelajar tu punya kerja, dia akan appear macam ni lah. Sebentar ya, tengah loading. Ada soalan tak? Kalau sementara tu nak tanya soalan boleh. Kadang-kadang saya tak perasan. Cikgu Izzati ataupun Cikgu Zulaika, Cikgu Zalika, ada soalan ke? Ada soalan? Boleh tanya? Cikgu Azwati ada soalan? Atau itu raise hand tu sebab jawab soalan tadi? Saya rasa tak ada kot Punani setakat ni. Okay. Okay. Alright, so boleh tengok dekat sini. Ini contoh statistical project. Saya tak return kepada pelajar tapi saya dah marking kat situ. Contohnya ada markah 80. So pelajar sebenarnya dia boleh tengok. Cumanya tak return saja. Dia dah boleh tengok dah apa kesalahan dia, apa dia punya itulah ni apa yang saya marking tu. So dia dah boleh nampak kan. Okay. Jadinya walaupun saya dah tulis grade kat sini 80, memang dia akan notify. Cumanya saya tak pulangkan balik lah. Tapi student dah notify. Okay, dekat sini
macam ingatlah contoh kita nak marking lah. Okay, bila kita klik kat pelajar punya kerja tadi tu, saya pergi besar. Adalah kita klik dekat tepi ni ada drawing, nampak tak drawing? Drawing ni adalah tempat yang kita nak marking. Ni tebal sangat kan dia punya thickness. So kita boleh pilih satu lah. Contoh kita marking. Ni senang lah. Tapi yang tu kena ada extension, kena ada kita panggil tab, bukan tab. Extension drawing lah untuk kita senang marking Tetapi bila kita nak marking ni, perkara pertama yang kita perlu download adalah Kami ni KAMI. Extension Kami yang built-in function juga dekat Google. So kita just klik dekat kanan ni, nampak tak kalau saya tunjukkan cursor saya belah kanan ni, sebelah muka saya ni, kita add extension. Ni sebab saya dah apa tu, saya dah download tau. Kalau saya tak download, dia boleh buat add extension. Ataupun yang senangnya, pergi je dekat Google biasa contohnya kan. Pergi dekat Google search, kita search extension Kami. Itu kalau yang mana belum pernah lah. Contoh saya tunjuk Google extension Kami, also try Google extension Kami. Dapat pula biasanya saya search je sekejap. Ni Kami for Google Classroom. Google. Sekejap, cuba tengok ni. Sekejap saya tengah share tab ni. Tak boleh klik pula. Sebentar. Hang pula. Ni. Okay, saya share dekat sini kan. Ni adalah Kami for Google Chrome. So yang ni sebab saya dah download. So dia kat sini perkataan dia remove lah. So kalau saya, contoh saya remove Kalau saya remove from Chrome, dia akan tulis dekat situ down extension. Okay. Hello. Saya tanya sikit lah Puan. Ya boleh. Google Classroom ni untuk pelajar lah, untuk kita invite pelajar kan? Nak invite pelajar tu ada masalah lah kadang-kadang. Dia perlukan MOE ke ataupun dia gunakan, kalau gunakan nama dia saja boleh tak? Dia type nama dia dekat Excel kan? Dia tak semestinya pakai kita invite dia, tak boleh kan? Bila kita bagi dia link tu, link Google Classroom tu. Kita bagi dia link macam saya tunjukkan dekat sini tadi. Link yang telah bagi link tu dia ada yang boleh masuk, ada yang tak lah kan. Ni yang saya nak cerita ni, kalau kita invite dia kan, kita boleh copy paste dekat invite student tu kan, pelajar tu kan. Kita dah contoh lah, kita dah type dekat Excel kan. Nama pelajar kat Excel, kita highlight dia, copy, kita paste kat situ. Kadang-kadang boleh kadang-kadang tak. Kenapa ataupun mungkin ada space kot antara email tu yang menyebabkan dia tidak, maksudnya email tu dia tak dikira. Maksudnya mungkin kita kena buat comma. Setiap email tu memang kita copy kan, tapi kita kena make sure yang setiap email tu dia satu-satu. Contohnya kan, pergi dekat people ni, kalau kata sekarang nampak tak saya tengah share dekat tab yang seterusnya, people ni contohnya kan. Bila kita nak email tu, email. Bila kita nak email kepada pelajar, maksudnya kita nak invite berdasarkan email. Sekejap, saya tunjuk yang ni. Kita kena pastikan email tu dia macam ni, dia maksudnya satu email tu dia memang dia akan jadi satu bulatan. Sebab kalau tak jadi macam ni, mungkin email tu dia tak baca. Dia
sama ada dia rapat ke, tulisan tu rapat, dia tak boleh baca dan student tu tak dapat invitation kelas tu lah. So kena make sure yang email tu macam ni. Boleh tak? Saya faham lah. Maksudnya setiap orang pelajar yang nak masuk ke Google Classroom ni mesti ada email lah. Dia wajib ada email Google. Email Google supaya kita invite tu senang lah. Okey. Okey. Saya harap menjawab lah. Okey. Saya ada soalan lagi satu. Boleh. Okey, tadi kata ada yang penting ada Google kan, ada email Google lah, Gmail maksudnya. Tapi macam kalau tengok Google Classroom dia macam restricted to MOE punya email, ID dia 5. Macam mana ya tu Sebab kalau budak pakai email dia sendiri, Gmail dia macam tak boleh masuk dalam benda tu. Dia mesti macam kena pakai ID dia 5 je. So macam mana sebab saya tengok Puan punya tadi macam semua pun Gmail je kan? Betul, Gmail. Sebenarnya kita boleh ubah setting tu, bukan dia macam ni. Mungkin MOE ada buat restricted tau, tapi bila student nak masuk, kita akan dapat invitation dekat sebenarnya dekat bila setiap orang yang contohnya MOE dia bagi restricted, orang yang pakai email dia 5 saja boleh masuk kan. Tetapi bila kata ada orang luar, email daripada luar yang bukan MOE, dia akan kita akan dapat email notifikasi dekat kita punya email, kita kena open access. Ada student saya yang bukan daripada kelas saya nak access saya punya kelas tu, so dia akan keluar, maksudnya saya kena allow access untuk dia. Maksudnya macam tu. Saya rasa mungkin ada email pun terlepas pandang ke, sebab kalau tengok student saya memang email personal, diorang pakai email personal saja. Boleh tak menjawab? Saya rasa kena tengok dekat ni lah, dekat email kita, list of email tu dia akan ada email daripada Google Classroom yang mengatakan kita kena open access untuk pelajar itu. Open access. Okay, terima kasih. Lepas ni boleh cubalah. Akan cuba suruh pelajar guna Gmail. Okay, terima kasih. Memang kena pakai Gmail sebab Gmail dia boleh access to Gmail, ataupun senang kita invite pelajar tu menggunakan link saja. Menggunakan link yang kita ambil daripada Gmail. Ambil link daripada Google Classroom. Macam juga saya tunjuk. Contohnya dekat sini kan. Dekat kelas ni, JBA ni, kita kelas code ni kan, kita klik kat display ni, kita copy invite link, bagi dekat dia. Kalau dia pakai Google Mail, Gmail, dia boleh terus masuk, automatically masuk. Kita tak perlu access, kita tak perlu allow dia masuk sebab kita yang invite dia. Dia automatically akan masuk. Okey, itu tadi berkenaan dengan marking. Marking ni yang pertama kita kena ada tu lah. Kalau macam saya ni, saya pakai yang Wacom punya. Macam ni lah, tak kisah pakai apa-apa brand pun. Tapi yang pastinya kita kena download extension kami untuk marking. Okey, ada lagi dua saya share dekat sini sekejap. So seterusnya tadi yang dekat classwork punya tab. Okey, kita pergi dekat people. Okey, dekat people ni kita akan tunjukkan, dia ada tunjukkan list of teachers dengan student. Okey, teacher ni sebenarnya kita boleh invite kawan-kawan kita. Kalau kata kita kolaborasi kan, mengajar tiga cikgu mengajar satu subjek, boleh juga kita collaborate. Okey, macam saya dulu, kawan saya collaborate dengan saya, kita jadi student presentation kan. Nak student hantar material kat sini, boleh. So kita boleh invite kawan-kawan kita, invite teacher. Dia up to 30 cikgu boleh kita invite. Kalau kita pakai register email lah yang under institution. Kalau tidak 10 je, pun ramai juga kan 10. Okay, dekat sini juga kita ada students. Okay, ni contoh saya punya student lah, ada 24. Okay, kalau saya nak invite student, saya tekan dekat plus kat sini, invite student. Saya type je dia punya email. Type email student kat sini, automatically
saya boleh invite dia. Ataupun saya copy link dekat atas ni, saya bagi pada student. Pun dia terus automatic boleh masuk. Okay. Dan ada beberapa action yang saya boleh tengok dekat sini. Okay. Bila saya klik dekat sini, saya boleh pilih lah mana-mana student. Contohnya kata student ni kan dia suka buat ona kata. Contohnya buat ona tu maksudnya bila kawan-kawan dia post something kan, dia suka condemn ke apa ke kan, contohnya student Afifah ni, apa saya boleh buat kat dia? Saya boleh email kat dia personal ataupun saya boleh remove, tak adalah kita remove kan, kita boleh mute dia. Contoh saya mute kan. Okay, mute, kalau kita mute student can still submit work, other student won't see it. Lepas tu student boleh cannot reply to classmate work dengan cannot comment. Kan dia suka, maksudnya contoh je student saya semua baik-baik. Okay, ni contohnya kalau contoh dia suka condemn kawan-kawan dia. So bila kita mute dia tak boleh komen, dia cuma boleh buat kerja saja. Dia boleh ambil nota, dia boleh hantar tugasan tapi dia tak boleh komen post kawan-kawan dia dan sebagainya. Itu kalau kata student tu dia suka. Kadang-kadang dia saja je kan dia komen, dia saja dia suka. So kalau kita nak mute dia pun boleh. Alright. Okay, itu dekat people. Dan last kali dekat Google Classroom ni apa yang ada adalah kita boleh tengok grades dia, grade student. Dekat sini dia akan display semua pelajar berserta dengan semua grade. Berapa dia punya grade yang ada dekat sini. Markah-markah dia, nampak tutorial ni semua saya salah je sebenarnya letak markah tapi sebenarnya kita tak tanda pun, bukan tak tanda, kita tengok kerja dia cuma kita tak pulangkan. Okay. Alright, so dekat sini kita boleh tengok, okay contohnya kan macam banyaknya budak pelajar, kita boleh nak tahu, kita boleh tengok dia punya performance lah seorang-seorang. Tapi sebenarnya daripada people pun kita boleh tengok performance seseorang. Contohnya saya tekan dekat Afifah ni, saya boleh tengok performance dia. Oh dia ni tak hantar assignment, dia ni hantar assignment, dia punya markah test dia, oh boleh lah contohnya macam tu. Kenapa student ni selalu tak hantar kan, kita boleh tengok dekat sini lah. Okay. Alright, dan macam tadi, saya nak tunjuk yang tadi, yang last tadi. Lupa pula. Masa pun hampir macam ni dekat grade sini tadi. Okay, kan ni macam Excel kan, nampak template dia macam Excel. So macam mana cara saya nak download? Saya kena pergi dekat mana-mana tugasan pelajar. Contohnya, saya kena pergi dekat mana-mana tugasan pelajar. Contohnya dekat tugasan tugasan maknanya dekat test lah tadi. Saya pergi dekat test. Mana-mana test. Ni. Dia pelik sikit lah, Bila kita nak download Excel tu, kita kena pergi dekat mana-mana tu, kita klik dekat roda ni, download all grades as CSV. Baru dia akan keluar macam template Excel. Sekejap, lambat sikit. Nampak tak kat bawah ni, JBA 113A. So dia akan keluar dalam bentuk Excel. Maaf ya, dia saya lambat sikit. So sementara Excel tu terbuka, ada soalan tak untuk tanya? Madam? Ya? Tak ada, Madam ada share screen ke sebab tak nampak? Nampak? Sekejap. Okay, tak apa. Ya, sebenarnya dah terkeluar yang tu. Tapi tak apa, kalau sementara saya nak tunjukkan yang apa tu Excel tu, CSV tu kalau dia boleh buka lah. Ada soalan tak nak tanya? Cikgu ada soalan tak nak tanya? Boleh tanya apa-apa saja soalan berkaitan dengan Google Classroom. InsyaAllah kalau ada yang saya boleh jawab, saya akan jawab lah insyaAllah. Saya nak tanya lagi. Boleh tanya, silakan. Okay, tadi dah ajar cara untuk grading tu kita download kami tu kan, kami extension kami tu. So bila dah download, anda macam mana nak guna dekat penandaan tu? Saya dah download dah, lepas tu
dia macam extension dekat atas tu kan. Saya tengok Puan punya tadi dia macam dekat page assignment budak tu dia dah ada kan dia punya icon-icon tu semua. Tapi macam mana nak yang buat tu jadi macam tu? okey, dia automatic sebenarnya. Bila Oh, kita dah automatic. download, dia bila kita dah download aplikasi kami tu dah saya share. Sekejap saya share apa ni? Okey. Bila saya dah download kami tu, ke atas ni tak sure lah kalau kata cikgu tak ada yang dekat atas di kami, kita klik dekat extension tu tadi, kita kena klik pin lah supaya senang. Kita ni boleh unpin. Unpin maknanya tak ada, tak appear. So kalau saya pin, senang lah saya boleh klik kami ni. Tapi bila kata kita buka pelajar punya student, automatically interface kami dah ada. Benda ni lah interface kami ni. Kita boleh terus marking. Kalau kata, okay, dia boleh marking, tak kisah kita ada benda alam ni, ada yang drawing tablet ni, ada, tak ada pun boleh. Kita kalau kita nak pakai dekat kita punya pad kan, mouse pad tu pun boleh juga. Macam ni saya tengah pakai mouse pad, tapi tak cantik lah tulisan dia. Dia kena apa tu, pakai jugalah drawing pen buat cantik. So dekat sini memang built in. Yang biasa kita pakai yang ni lah, drawing dengan eraser. Drawing tu untuk kita marking lah. Eraser tu padam lah. Padam macam ni, padam. Okey, dah dapat. Tadi saya tutup dulu file tu, buka semula baru dia keluar. Okey. Sebab kita baru download kan. So kita buka dulu, nanti buka balik dia akan ada appear. Dia automatically appear. Okey, terima kasih. Okey, sama. Ada soalan lain tak? Assalamualaikum, saya nak tanya. Tanya. Okey, misal kata kita dah bagi link kepada pelajar untuk masuk Google Classroom tu. Ada segelintir pelajar tak boleh masuk, ada segelintir boleh masuk. Tapi guna link yang sama. Tu sebab apa? Itulah berbalik kepada email tu. Takut email dia pakai bukan Gmail. Ataupun dia pakai email Yahoo. Email Yahoo tak boleh. Ada tak identify apakah email yang dipakai tu? Dia sebenarnya tak semestinya dia dari MOE punya email saja masuk, yang luar pun boleh. Macam student saya boleh. Bukan berbeza. Ataupun mungkin yang macam saya cakap tadi lah, mungkin MOE dia dah restrict untuk student yang pakai email MOE sahaja. Tadi siapa yang tanya, saya tak perasan, saya tak pandang kat sini. Boleh tak? Ataupun cikgu boleh cuba cara saya tadi tu lah, pergi dekat people tadi. Kita kita invite sendiri. Ke dia pakai link. Kalau pakai link mungkin dia ada ni lah masalah. Sekejap saya nak share saya punya apa tu. Madam, ada tak kemungkinan kalau kita menggunakan email MOE, pelajar hanya boleh gunakan MOE saja, tapi kalau kita guna email personal mungkin lebih boleh open untuk semua. Macam mana? Betul. Email personal dia open tu semua. Tapi macam saya pun, saya pakai email UiTM, semua pelajar boleh boleh masuk. Dia tak kisah dia pakai email apa pun. Student kalau student UiTM pun diorang ada email UiTM, tapi tak, diorang boleh pakai email personal. Mungkin kan cikgu boleh pakai cara saya, kita invite sendiri, bukan invite pakai link, kita email sendiri notification, kita email sendiri invitation kepada pelajar supaya dia boleh automatic boleh masuk. Okey. Memang email personal biasanya lebih open lah dia, sebab dia tak ada restricted. Macam kadang-kadang macam saya ni, macam kami pun, macam saya lah contohnya, saya punya folder dekat drive kan, kalau saya nak share kepada email yang bukan UiTM, dia memang akan ada appear pop-up yang mengatakan restriction. Maksudnya adakah saya nak share file itu kepada yang outsider UiTM? So kalau macam memang kita nak share tu, saya pun akan jawab yes lah.
Kalau kata apa tu, kita tak nak share, kita klik no, no share. Mungkin kat sini ada nampak student Rashidah Rashid, dia kata saya pernah tak dapat masuk Google Classroom bila pensyarah share link. Sebabnya saya guna handphone. Saya rasa memang kena guna laptop kalau lecture invite guna link. Mungkin itu adalah salah satu cara, ataupun mungkin yang saya cakap tadi itulah boleh pakai, kita boleh invite sendiri. Tunjuk sekejap. Saya tunjuk sekejap dekat sini. Kita pergi dekat people, kita invite sendiri, kita tekan sendiri email student tu dekat sini. Kita invite sendiri. Contohnya saya tulis email saya. Rusani kali ini email personal saya invite. So yang ni dia akan budak yang email tadi tu, kalau dia masuk dia terus automatically boleh masuk. Mari kita tengok ada tak saya punya email tu dah masuk tak. Kalau saya ni kita boleh nampak saya masuk kat situ Sekejap. Class invitation. Join. Sekejap saya dah join. Atas nama Rusnani. Kita tengok adakah saya dah masuk bawah ni. Nampak ni saya tadi tu saya invite saya sendiri, kita invite pakai email lah. Maksudnya saya pakai handphone saja untuk saya approve masuk dekat sini. So berjaya. Mungkin cikgu boleh invite personally pakai email. Maksudnya student tak klik pakai link yang kita create tadi, kita instead of pakai link, kita type email student dekat sini lah. Tapi macam tadi ada yang cikgu apa tadi cakap cikgu kata dia dah copy link copy email. Tapi tak dapat. Maksudnya student tak email tu ada student yang boleh masuk, cikgu Raub. Mungkin ada cikgu yang dapat masuk dengan yang tak dapat masuk disebabkan email itu dia ada space ke, dia maksudnya dia memang, maksudnya bila kita kan kalau kita copy banyak-banyak dia ada tab-tab kan, dia ada space-space, dia menyebabkan email tu tak valid. So kita kena make sure email tu valid dengan kita letak comma setiap satu email tu. Kita boleh invite banyak-banyak lah. Okay, so ini adalah contoh saya invite saya sendiri menggunakan email personal dan saya approve pakai handphone saja. So dah termasuk dah nama saya ke bawah tu. Rusnani Muhammad Gaini. Ini adalah email personal saya lah. So saya remove lah. Boleh juga remove. Mute Rusnani. Okay, kita boleh mute ke personally. So saya remove. Are you sure want to remove? Yes, removing. Alright. Ada soalan lain? Okey Puan. Ya. Ada. Saya tanya Puan. Cikgu ni dia punya kepakaran dia berbeza-beza lah kan. Okey lah, ada bukan saya ni, saya mahir sangat tentang Excel lah kan. Okey, saya semua markah-markah budak saya boleh dalam Excel dengan dia punya grading apa semua lah kan. Boleh tak saya masukkan dalam Google Classroom tu, dia boleh pamerkan macam Excel juga. Kita buat mata kita cuma boleh share file saja. Share file file Excel tu. So bila student buka file Excel tu dia memang akan keluar Excel file lah. Kita share, kita download dekat kita punya apa tu, kita punya material tadi. Tak payah jap saya buka yang ni. Kita tepat untuk yang sudah nampak tu kan. So kita boleh upload dekat sini je lah macam biasa. Kita create material. Kita add ni upload file. Maksudnya file ni kita upload Excel punya file. So nanti akan ada, so student akan tengok lah file yang Excel kan, bila dia buka memang automatically dia dapat Excel.
So dia boleh tengok secara keseluruhannya. Okey, So, okey, tadi okey. saya ada download. Saya ada download. Contoh ni kan. Ini saya baru download tadi. So kita just share saja pada student. Ni nanti bila sudah buka memang dia akan nampak Excel sahaja. Ni Okey lah. Excel ni. Ini adalah contoh saya tunjuk yang tadi saya upload file Excel kan. So bila kita tak boleh. Ini maksudnya tidak kita pakai worksheet kot. Tapi kalau budak download nampak dia nampak macam ni. Saya kena buka daripada Google Sheet lah. So nanti akan nampak Excel yang kita upload tadi. Betul ke? Alright, okay. Yang lain ada soalan tak? Cikgu lain ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya serahkan kepada saudari pengurusi majlis, Cik Farahi. Baik, terima kasih diucapkan kepada Puan Rosnani binti Muhammad Khalid di atas perkongsian yang sangat menarik dan sangat padat dengan input yang bermanfaat sebentar tadi. Jadi diharapkan agar para guru dapat memahami segala input yang telah disampaikan.